Gua akan mulakan dah kepada kelas kita untuk malam ni. Okey, jadi cikgu dah mula rekod. Okey, untuk yang beragama Islam, mana buzzer ni? Cikgu tunggu buzzer ni. Okey, untuk yang beragama Islam, kita buka kelas kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, Amir mana Amir? Okey, yang pertama-tama sekali cikgu nak masing-masing ikhlaskan niat yang kita nak belajar malam ni, bukannya kita nak main-main. Okey, sebab apa? Sebab bila kita main-main kita takkan dapat apa-apa. Jadi bila kita niat nak belajar walaupun kita tak faham, kita akan dapat serpihan ilmu tu juga. Okey, jadi ingatlah yang kita belajar ni bukannya untuk SPM semata-mata. Kadang-kadang yang kita belajar ni memang untuk diri kita. Kita nak pakai juga. Bukan hanya untuk mata pelajaran, bukan untuk SPM. Okey, jadi cikgu mulakan terus kita punya bab. Kita punya bab adalah bab 10. Okey, cikgu nak recap balik. Cikgu buka dokumen hari tu kelas kita belajar ni bukan, ni bukan, ni bukan, ni bukan. Kita berapa hari bulan cikgu lupa lah. Ni ke pengenalan set. Okey, sekejap cikgu buka balik. Kita hari tu kelas berapa hari bulan siapa ingat? Tak ingat? Okey, semua tak ingat Okey, tak apa, cikgu cari kejap. Okey, jadi hari tu kita belajar tentang ilmu kewangan. Ilmu kewangan. Cikgu pun dah lupa dah. Kita 12. Ini set. Okey. Jadi masing-masing boleh tengok ni ilmu kewangan yang kita dah belajar hari tu. Okey, cikgu memang save. Setiap kali kelas cikgu memang save nota cikgu. Jadi kamu jangan ingat, oh cikgu tak salin apa-apa, cikgu dah lupa terus. Tak. Cikgu memang akan save. Okey, jadi ilmu kewangan ni cikgu ada ajar kamu pada minggu lepas pentingnya ilmu kewangan, cara nak uruskan kewangan. Yang pertama sekali cikgu terang untuk first class adalah hidup kita dekat dunia ni memang akan, kalau kita ikut flow, kita belajar universiti, kita kerja, kita kahwin, memang banyak sangat duit kita pakai. Jadi kita akan berhutang. Okey, jadi dekat sini cikgu terang uni kerja kahwin. Okey, lepas tu cikgu terang pula untuk simpanan bahagian C, pelaburan semua tu. Okey, nak menguruskan kewangan cikgu terangkan ada 5 cara. Lepas tu matlamat cek simpanan planning. Okey, jadi dalam matlamat kita pergi kepada yang terakhir sekali. Ni. Okey, jadi kita pergi kepada yang terakhir sekali. Tujuan kewangan kita kena ada iaitu jangka masa. Nak tengok jangka masa pendek tu nilai dia tak besar dan dia akan dapat. Contoh cikgu nak beli handset jangka masa pendek je. Contoh kalau cikgu nak kahwin jangka masa panjang. Jadi nak mengurus kita punya matlamat kewangan mesti pakai kaedah SMART yang ada measure, lepas tu realistik. Okey, lepas tu kedudukan kewangan, kita nak tahu kedudukan kewangan kita, maksudnya dalam poket kita ada berapa. Jadi dekat situ kita belajar tentang asset dengan liability. Asset tu apa? Asset tu adalah sesuatu yang buat kita dapat duit. Liability tu apa? Sesuatu yang buat kita keluarkan duit. Okey, lepas tu dalam kedudukan kewangan juga, kita setiap orang dalam dunia ni memang akan ada perbelanjaan. Memang dia akan keluarkan duit. Tak ada orang dalam dunia ni dia dapat tak keluar. Jadi dekat sini kita nak tengok yang kita keluar tu lebih ataupun yang kita dapat tu lebih. Macam mana? Kita tengok kita punya perbelanjaan. Tetap tu apa? Tetap tu adalah keperluan asas. Macam kita nak makan. Okey, tidak tetap tu adalah sesuatu kemahuan. Contohnya cikgu nak pergi bercuti di Pulau Redang. Okey, jadi takkanlah cikgu nak pergi bercuti di Pulau Redang setiap hari. Jadi bila cikgu nak pergi bercuti untuk diri cikgu, jadi cikgu akan dapatkan, cikgu akan set sebulan sekali sahaja. Okey, itu untuk perbelanjaan. Okey, lepas tu daripada kita dah tengok asset liability, darilah kita tengok perbelanjaan kita macam mana, kita akan rancang kita punya pelan kewangan. Dalam pelan kewangan ada 6 langkah.
kenapa kita rancang tujuan. Anggaran kita nak simpan berapa. Kiraan simpanan, macam mana kita punya kiraan. Macam mana kita punya masa. Tabiat kita punya belanja. Kita punya belanja macam mana kita tengok balik dekat tetap dengan tak tetap. Tempoh masa berapa lama untuk kita dapatkan kita punya anggaran tu. Nak bagi cukup. Lepas tu apa strategi kita? Strategi kita cikgu. Contoh cikgu nak kahwin, cikgu buat grab. Cikgu berniaga. Cikgu jadi cikgu. Cikgu jadi tutor. Jadi ini adalah strategi cikgu. Jadi hari ini adalah kita nak melaksanakan kita punya strategi yang kita dah belajar pada minggu lepas. Cikgu recap balik ni supaya kamu boleh follow up apa yang cikgu nak ajar. Minggu lepas cikgu bercakap. Sampailah kamu ngantuk. Tapi minggu ni kita buat kiraan sama-sama. Boleh ke semua? Boleh cikgu. Okey. Cikgu. Jadi semua orang kena ada kalkulator, semua kena sedia hantar jalan kerja dekat cikgu. Boleh ke Nisa? Boleh cikgu. Okey, boleh ke Wan Farisha? Boleh cikgu. Okey. Jadi masing-masing boleh tengok kepada kita punya pelan kewangan. Boleh tengok kepada kita punya pelan kewangan. Okey, jadi dekat sini cikgu ada mention dalam grup. Cikgu nak tunjuk kat kamu contoh soalan-soalan yang cikgu ada beserta jawapan. Kalau kamu nak study boleh WhatsApp cikgu apa bab yang kamu nak study. Lepas tu cikgu akan sendkan soalan beserta dia punya skema. Okey, jadi yang ini yang cikgu keluarkan ni sebenarnya adalah soalan target untuk SPM pada tahun ni. Semua soalan target digubal oleh guru yang buat soalan SPM. Okey, tapi tak apalah. Kita ambil lah untuk kita punya study untuk hari ni. Okey, jadi masing-masing kita akan pergi mewujudkan kita punya pelan kewangan. Okey, jadi masing-masing boleh tengok di hadapan. Okey, sekejap Okey, boleh ke ni masing-masing? Nak dengar suara sikit, boleh ke? Dah ngantuk? Boleh. Okay. Boleh. Okey. Jadi kita akan pergi kepada kita punya kewangan. Main-main dengan duit ni jangan buat main. Nanti bergaduh. Okey. Jadi masing-masing kita masuk dah kita punya carta alik. Jadi masing-masing kita nak hitung aliran tunai. Cikgu ajar kamu cara nak hitung aliran tunai dekat depan ni. Cikgu akan ajar kamu cara nak hitung aliran tunai. Lepas tu kita jawab soalan bersama-sama. Kita jawab soalan bersama-sama. Senang sahaja. Cikgu akan buka balik. Untuk hari ini kita akan belajar satu perkara. Kita akan belajar tentang kiraan kewangan. Kiraan kewangan. Untuk kiraan kewangan ni, yang pertama sekali kamu kena tahu tentang aset. Apabila sesuatu tentang aset kamu masukkan positif. Contohnya cikgu mendapat rumah sewa, duit rumah tu cikgu sewakan, cikgu dapat 500. Jadi pastikan dalam kiraan kita letakkan positif 500. Okey, kemudian kita kena tahu tentang liability. Liability, cikgu akan bayar kereta cikgu setiap bulan 300. Jadi pastikan cikgu akan letak negatif 300. Jadi bila kamu dah totalkan, sum upkan semuanya, dekat situ bila cash flow kamu positif, maksudnya kamu bagus. Kalau cash flow kamu negatif, dekat situ kamu kena perbaiki. Okey, jadi kita tengok kepada kiraan kewangan, masing-masing boleh tengok. Dekat sini, ni contoh. Daripada contoh 2, cikgu akan tunjukkan cara untuk faham nak mengira dia. Okey, cikgu akan tunjuk juga dia punya penyelesaian sekali. Cikgu akan terangkan dia punya penyelesaian sekali. Okey. Jadi ini soalan kita yang pertama untuk malam ni. Lepas ni kita akan buat Encik Derek menerima pendapatan aktif sebanyak RM3,000 dan pendapatan pasif sebanyak RM1,000. Cikgu terang satu-satu. Okey, yang pertama dia bercakap tentang pendapatan aktif. Pendapatan aktif maksudnya kita kena bekerja untuk dapatkan duit. Sebagai contoh cikgu yang sekarang ni, cikgu mengajar. Cikgu mengajar
cikgu terangkan dekat kamu, dekat situ dipanggil aktif. Kita bekerja, cikgu bergerak. Jadi itulah pendapatan aktif. Jadi dekat sini pendapatan aktif kita RM3,000. Pendapatan adalah sesuatu yang kita dapat. Kamu boleh terus ambil positif 3,000. Boleh faham ke semua? Boleh cikgu. Boleh. Okey, respon tau respon. Okey, kalau cikgu laju bagi tahu cikgu. Okey, kemudian pendapatan pasif. Ada yang tak faham pendapatan aktif, pendapatan pasif. Tadi cikgu terangkan aktif. Cikgu kena buat kerja baru dapat duit. Pendapatan pasif adalah cikgu tak kerja pun, cikgu tak bercakap pun, cikgu tak mengajar pun, tapi cikgu dapat duit. Sebagai contoh, cikgu sewakan rumah dekat orang lain, cikgu tak sentuh apa-apa pun pasal rumah tu, tapi duit sewa orang tu bayar dekat cikgu, masuk dekat cikgu bulan-bulan. Itu kita panggil hartanah. Ataupun cikgu main trading. Tahu tak trading? Siapa tahu trading? Ha. Tukar duit. Apa tu trading? Pernah dengar Yang tak pasal saham? Oh, yang main beli saham tu. Ya, dia saham. Saham adalah satu pendapatan pasif. Maksudnya kamu ambil, kamu pump duit RM1,000, lepas tu kamu tunggu graf tu naik, kamu jual balik. Tapi tu kamu kena belajar banyak lah. Okey, just cikgu bagi tahu apa tu pasif dengan aktif. Okey, pasif dekat sini dia dapat RM1,000 sebulan. Dia dapat, jadi kita buat dia RM1,000, positif RM1,000. Sampai situ jelas ke? Jelas cikgu. Okey, jadi dekat sini ini adalah pendapatan, sesuatu yang kita dapat. Okey, sekarang Encik Derek mempunyai perbelanjaan. Bila kita bercakap tentang perbelanjaan, perbelanjaan adalah sesuatu yang menyebabkan kita keluarkan duit kita. Yang pertama, perbelanjaan tetap. Bila cikgu cakap perbelanjaan tetap tu maksudnya sesuatu yang keperluan. Contoh rumah, kereta, makan. Ini adalah benda, rumah, kereta, makan. Benda yang memang kamu kena bayar. Rumah ada apa? Ada bil, ada sewa, bil air, bil api, bil elektrik. Mana boleh kamu hidup hari-hari tak ada air? Jadi itu kita panggil perbelanjaan tetap. Maksudnya nak tak nak kamu kena bayar. Jadi dekat sini, bila kita cakap perbelanjaan, maksudnya kat situ kita masukkan negatif 1350. Sebab apa? Sebab ni dia negatif. Jelas ke semua dekat situ? Jelas cikgu. Okey, baik. Respon tau Okey, cikgu nak kamu sentiasa follow up. Okey, perbelanjaan tidak tetap sebanyak 650 sebulan. Tidak tetap. Tidak tetap ni maksudnya tidak tetap ni maksudnya bulan ni nak beli benda ni lah. Bulan depan nak beli benda lain lah. Contoh bulan ni untuk tak tetap cikgu nak makan Starbucks, cikgu nak makan Richiamo, cikgu nak makan Pizza Hut. Itu kita panggil keperluan. Bila cikgu nak makan bulan ni banyak, bulan 1 perbelanjaan tak tetap cikgu RM1,000. Okey, cikgu fikir hujung bulan 1, habis duit aku kalau terus macam ni. Okey, bulan 2 cikgu punya perbelanjaan tak tetap, Starbucks cikgu kurangkan, cikgu ambil Richiamo sahaja. Jadi RM1,000 tadi dah jadi RM500. Nampak tak? Tak tetap dekat situ. Mula-mula bulan 1 RM1,000. Mula-mula bulan 2 RM500. Maksudnya itu kemahuan dia. Jelas ke semua dekat situ? Jelas cikgu. Okey. Okey, baik. Okey, jadi masing-masing boleh tengok dekat sini. Hitung aliran tunai bulanan Encik Derek. Macam cikgu bagi tahu, bila kita nak kira aliran tunai, maksudnya kamu kena includekan semua tentang duit yang kita dapat dan kita keluarkan. Macam contoh. Okey, yang pertama, cikgu masukkan positif 3,000. Masukkan positif 100. Positif 1,000. Cikgu punya pendapatan. Lepas tu, perbelanjaan tetap 1350, perbelanjaan tak tetap negatif 650, macam contoh yang dia tunjuk ni. Jadi bila kita tekan kalkulator, kamu akan dapat 2,000. 2,000 yang kamu dapat dalam kalkulator, maksudnya dia positif. Dekat sini bila kita dapat dia positif, maksudnya kita punya cash flow baik.
Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Boleh. Boleh cikgu. Okey, bagus. Itu cara kira cash flow. Itu yang pertama. Itu ilmu yang pertama kamu kena dah dapat malam ni. Apa ilmu dia? Benda yang menyebabkan kamu dapat duit, letak positif. Benda yang menyebabkan kamu keluar duit, kamu letak negatif. Kamu tambahkan semua ni bila dapat positif, cash flow kamu baik. Kalau kamu dapat negatif, cash flow kamu kena perbaiki. Alright tak alright? Jelas ke semua? Jelas. Okey. Boleh. Okey, boleh Okey, habis dah soalan A. Kita pergi, habis cikgu padam soalan A Dapatkan tips tu. Okey. Habis soalan A, cikgu jangan padam. Yang ni tak apa, cikgu tak padam lagi. Okey, jadi cikgu pergi kepada soalan B. Tengok dekat depan. Jelaskan, ada orang bila baca buku teks dia tak faham, tapi tak apa. Untuk kelas cikgu memang cikgu akan jelaskan. Kenapa? Okey, jelaskan aliran ni tau. Jelaskan aliran encik tunai. Aliran tunai encik dari. Pakailah encik Zarif ke encik Bazil ke, senanglah sikit cikgu faham Jelaskan aliran tunai encik Derek jika pendapatan pasif encik Derek tidak wujud dan jumlah perbelanjaan meningkat sebanyak 60%. Yang pertama, pendapatan pasif tidak wujud. Apa maksud pendapatan pasif tak wujud? Maksudnya dekat sini kamu boleh hilangkan kamu punya RM1,000. Jelas ke semua dekat situ? Boleh faham? Boleh. Okey. Boleh. Okey, baik. Dan kita pergi pula kepada ayat yang seterusnya. Jumlah perbelanjaan meningkat sebanyak 60%. Macam mana nak tahu jumlah perbelanjaan? Macam mana nak tahu peningkatan dia? Okey, yang pertama sekali kita kira perbelanjaan dia yang terkini. Macam mana nak kira? Okey, tengok betul-betul cikgu akan kirakan. Yang terkini perbelanjaan dia adalah 1,350 tambah 650. Tengok betul-betul. Jadi kita tekan kalkulator 1,350 tambah 650. Perbelanjaan kita adalah sebanyak RM2,000. Ini yang terkini. Tapi kamu kena faham. Sekarang dia meningkat sebanyak 60%. Macam mana nak kira meningkat sebanyak 60%? Tengok dekat depan, kita cara nak tahu jumlah peningkatan dia. RM2,000 darab 60%. Itu sahaja. Sekarang dekat sini kita tekan 2,000 darab dalam kurungan 60%. Kita akan dapat 1,200. 1,200 dekat sini bukanlah bermaksud perbelanjaan dia adalah 1,200. Terkini ni cikgu potong cikgu takut kamu tak faham. Ini tadi tadi. Okey, jadi sekarang perbelanjaan dia tadi 2,000, lepas tu meningkat 1,200. Jadi perbelanjaan terkini dia. Macam mana nak kira? Ambil RM2,000 tambah dengan RM1,200. Jadi jumlah perbelanjaan dia sekarang RM3,200. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh cikgu. Okey. Wan Farisha okey? Boleh follow lagi? Boleh cikgu. Okey, Clary ni kan. Ani Sofia okey, boleh follow lagi? Ani Sofia. Okey, habis. Ya, jadi bila cikgu cakap perbelanjaan 3,200 bermaksud negatif 3,200. Sekarang dia punya pendapatan hanya positif 3,000, terus masukkan. Dan dia punya perbelanjaan yang terkini negatif 3,200. Tekan kalkulator, kamu dapat negatif 200. Bila negatif, cash flow kita perlu diperbaiki. Maksudnya kita hutang 200. Maksudnya
duit kita tak cukup 200. Boleh faham ke semua? Boleh. Okey. Cikgu. Amir jelas ke Amir? Jelas cikgu. Okey, Lokman boleh faham ke Lokman? Boleh cikgu. Okey. Habis, senang je Michelle okey ke Michelle setakat ni? Okey, cikgu. Okey, baik. Okey, daripada contoh yang cikgu dah tunjuk ni, ambil gambar. Ambil gambar. Lepas ni kita nak buat soalan. Ambil gambar. Ni jalan kerja. Ambil gambar. Lepas ni kita buat soalan. Buat soalan jangan risau. Cuba je buat. Cikgu akan tolong. Okey, Michelle dah ambil gambar dah Michelle ke dah sempat salin? Dah ambil gambar, cikgu. Okey, dah ambil gambar. Nisa dah ambil gambar dah Nisa? Dah, cikgu. Okey, jadi kita akan pergi kepada ni. Kamu jangan tengok buku teks tau. Okey, jadi kita akan pergi kepada hitung aliran tunai di sini. Okey, jadi cuba selesaikan. Hitung aliran tunai soalan ni. Berdasarkan penjelasan cikgu tadi, cuba buat soalan ni. Cikgu tunggu dekat WhatsApp. Dah siap ambil gambar hantar dekat cikgu. Cikgu tunggu Kejap semua. Zarif boleh buat ke Zarif? Nak buat cikgu. InsyaAllah. Michelle boleh buat Michelle? Tengah buat, cikgu. Tengah buat. Ni Sofia dah panggil. Siapa lagi cikgu belum panggil Wan Farisha dah buat ke Wan Farisha? Tengah buat, cikgu. Tengah buat Okey, masing-masing boleh buat Cikgu bagi 2 minit lagi tau. Cikgu bagi 2 minit lagi. Aku buat tau. Cikgu nak tanya. Alia Nazira sedang mencuba tak tu? Ya. Tengah mencuba tak tu? Ya. Okey. Cikgu. Ya?
Yang bahagian nak terangkan, jelaskan jawapan tu macam mana? Okey, kalau untuk malam ni, untuk jelaskan jawapan, kalau dia dapat positif, just bagi tahu cikgu cash flow dia bagus. Kalau dapat negatif, just bagi tahu cikgu cash flow dia perlu diperbaiki ataupun cakap tak bagus. Okey, menjawab. Menjawab. Okey. Okey, bagus. Ada yang dah jawab. Hai, budak berevisi ni. Okey, bagus. Hidung mata keluar. Okey, bagus. Okey, jadi masa menjawab sudah pun tamat. Cikgu akan tunjukkan cara nak jawab. Kita belajar daripada cara cikgu menjawab ni, kamu belajar dapatkan sesuatu. Okey, semua boleh cikgu nak mula menjawab? Boleh? Boleh. Okey. Okey, jadi kita akan pergi kepada soalan di hadapan. Cikgu akan terangkan. Cik Jana ni bekerja sebagai seorang guru swasta. Okey, kita dah cakap dia pekerjaan. Pekerjaan tu bukan cash flow. Okey, tak apa. Cikgu terus pergi kepada yang belah bawah ni. Ni tak apalah, cikgu tak tunjuk lagi. Okey, Cik Jana ni bekerja sebagai seorang guru swasta. Dia menerima pendapatan sebanyak 3,500. Maksudnya bila dia bercakap tentang pendapatan, itu adalah income dia, sesuatu yang masuk dalam poket dia. Jadi pendapatan dia adalah 3,500. Terus tulis positif 3,500. Okey, kedua. Beliau juga mengajar tuition dan memperoleh pendapatan sebanyak 1,000. Maksudnya dia ajar tuition, dia dapat income sebanyak 1,000. Maksudnya tulis positif 1,000. Sampai situ jelas ke semua? Jelas. Okey. Baik. Okey, Cik Jana ni juga menyewakan rumahnya sebanyak 850 sebulan. Maksudnya apa? Dekat situ orang yang sewa rumah dia akan bayar sebanyak 850 setiap bulan kepada Encik Jana ni. Jadi tak payah pening-pening, terus tulis positif 850. Habis dekat situ. Okey, baca ayat. Semua ayat mesti ada keyword dia. Cik Jana ni mempunyai perbelanjaan. Dekat sini bila cikgu cakap perbelanjaan adalah sesuatu yang menyebabkan kita keluarkan duit kita. Jadi perbelanjaan dia 1,200. Negatif. Terus tulis negatif 1,200. Kemudian perbelanjaan tak tetap sebanyak 600 sebulan. Terus tulis negatif 600. Ingat, ada orang pening lagi. Tetap ke tak tetap? Tetap tak boleh berubah. Dia fix. Tak tetap dia boleh berubah. 600 sebulan. Mungkin bulan depan boleh jadi 300. Bulan depan boleh jadi 200. Bulan depan boleh jadi 1,000. Sebab apa? Sebab dia tak fix. Dia tak tetap. Okey, jadi dekat sini kita dah dapatkan dia punya perbelanjaan dan pendapatan. Apa yang kita nak buat? Ambil semua yang kamu dapat. Positif 3,500. Positif 1,000. Positif 850. Perbelanjaan negatif 1,200. Negatif 600. Terus masukkan macam tu. Tak payah nak pening-pening. Tambah ke tolak, tambah ke tolak. Apa yang kita dapat letak tambah. Apa yang kita keluarkan letak tolak. Jadi kita tekan kalkulator.
Okey, cikgu tekanlah kalkulator untuk kamu. Patut cikgu tengok je jawapan terus. Okey, jadi dekat sini kita akan dapat positif 3,550. Jadi bila dia positif, maksudnya dekat sini cash flow adalah bagus. Boleh faham ke semua cara cikgu buat kat depan? Jelas? Jelas cikgu. Okey. Nisa, jelas ke Nisa? Jelas cikgu. Okey. Okey. Jadi habis contoh ataupun soalan yang cikgu dah buat dekat depan. Okey, sekarang ini nanti cikgu ajak. Okey, sekarang kita akan pergi kepada yang tetap dan tak tetap. Masing-masing kita akan jawab lagi soalan tetap ke tak tetap nak mengira cash flow. Nak kira cash flow. Okey, sekarang kita pergi kepada soalan nombor 3. Cuba selesaikan soalan nombor 3. Jangan risau, buat je. Cikgu tolong, jangan risau. Cuba buat dia punya cash flow. Masak. Pas. Bagus. Sama-sama. Bagus. Michelle, setakat ni boleh follow lagi ke Michelle? Boleh cikgu. Okey. Berilisa, setakat ni okey lagi ke Berilisa? Okey. Okey. Cikgu tunggu Okey, cikgu tunggu. Lagi 2 minit Cikgu kalau berkurang bahagi, kalau berkurang tu tolak. Kalau berkurang tu tolak tau, bukan bahagi. Cikgu, B tu pun kena jawab ke? Abang jawab Fazil. Jawab. Kita dah jawab dah. Cikgu tengah B jawab betul. soalan kawan kamu tanya. A dah, B belum. Dah, B belum. Okey, 1 minit lagi yang semua.
Okey, jadi habis sudah masanya untuk cikgu teruskan. Sebab cikgu ada masa tau. Cikgu nak buat banyak soalan. Cikgu nak bagi kamu faham. Cikgu saya tak siap lagi, tak apa, tak apa. Yang tengah cuba boleh je cuba jawab. Cikgu kat sini, cikgu akan jawab banyak-banyak. Biar kamu tengok recording. Oh, soalan ni macam ni. Oh, soalan ni macam ni. Oh, soalan ni macam ni. Boleh ke cikgu mula jawab? Boleh cikgu. Okey, jadi masing-masing boleh tengok dekat depan. Encik Leong ialah seorang eksekutif di sebuah syarikat. Dia menerima gaji bulanan sebanyak 3,200. Menerima, bermaksud mendapat. Jadi terus tulis 3,200. Selain itu dia mempunyai sebuah rumah sewa. Dia sewakan dekat orang lain. Dekat situ yang sewanya 800 sebulan. Orang bayar dekat dia setiap bulan sebanyak 800. Tulis positif 800. Dia mempunyai perbelanjaan. Perbelanjaan maksudnya dia keluarkan duit daripada poket dia. Perbelanjaan tetap 1,500. Bila keluar poket dia, dia terus buat negatif 1,500. Dan perbelanjaan tak tetap sebanyak 1,700. Terus tulis 1,700. Daripada maklumat yang cikgu keluarkan ni, jelas ke semua? Boleh faham? Alright, Boleh, cikgu. alright. Okey. Okey, jadi kita pergi kepada soalan A. Cara nak hitung aliran tunai, terus masukkan semua nilai. Positif 3,200. Positif 800. Negatif 1,800. Negatif 1,700. Terus sahaja tekan kalkulator. 3,200. 800. Negatif 1,500. Negatif 1,700. Jadi dekat sini kamu dapat positif 800. Positif bermaksud cash flow bagus. Itu sahaja. Jadi ini jawapan A. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Boleh. Okey. Aduh, jangan diam. Kesian cikgu. Okey. Okey, B. Cikgu nak jawab pula soalan B. Jika dia tidak mempunyai penyewa bagi rumah sewanya. Cikgu, sewa tadi 800 sebulan. Cikgu terus potong 800. Dan perbelanjaan tidak tetapnya berkurang sebanyak 15%. Okey. Masing-masing boleh tengok macam mana cikgu ajar. Cikgu nak ajar macam nak buat kurang. Perbelanjaan. Dia kata apa? Tidak tetap. Tidak tetap. Tetap. Ni tadi. Tadi dia punya perbelanjaan tidak tetap adalah 1,700. Terus tulis RM 1,700. Kemudian ada satu data yang kamu kena buat. Berkurang sebanyak 15%. Macam mana nak tahu dia berkurang sebanyak 15% ni berkurang banyak mana? Tengok formula dia. Kita terus ambil 1,700 darab 15%. Terus tekan kalkulator. Dekat sini 1,700 darab 15%. Kita akan dapat RM 2,500. 255. Itu nilai dia kurang. Lepas tu nak tahu yang terkini macam mana? Yang terkini perbelanjaan tetap, tidak tetap, yang terkini adalah 1,700 tolak dengan 255. Kenapa tolak? Sebab dia berkurang. Jadi dekat sini 1,700 tolak 255, cikgu akan dapat 1,445. Nak tahu cash flow macam mana? Jadi dekat sini 1,700 cikgu gantikan dia jadi negatif 1,445. Kalau cikgu nak tahu dia punya cash flow, cikgu masukkan nilai positif 3,200, negatif 1,500, negatif 1,445. Kita terus tulis 3,200 tolak 1,500
tolak 1445. Jadi dekat sini kita dapat berapa? Tolong cikgu dapat berapa? Nak dengar suara sikit, dapat berapa? 225. 225 Bukan 55 ke? Ke cikgu silap je. Oh, 200. Betul. 255. Jadi, dia positif. Bila dia positif, maksudnya cash flow dia bagus. Jadi, itu sahaja cara nak mengira cash flow. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh, cikgu. Boleh. Okey. Okey, buat betul-betul tau. Sebab lepas ni cikgu nak masuk commission ataupun ada soalan-soalan lain lah. Macam ni cikgu nak masuk jadual, bentuk jadual pula. Cumanya cikgu nak bagi kamu faham betul-betul cash flow ni macam mana. Sebab jadual tu sama je. Sama je. Okey, last soalan untuk cash flow. Bukan last soalan cash flow. Last soalan bentuk macam ni. Cuba selesaikan soalan di hadapan. Terbaik 255. Dai. Oh, nak ambil gambar. Siapa nak ambil gambar? Cikgu bagi masa. Ambil gambar. Cikgu bagi masa. Michelle sempat ke tu ambil gambar? Tempat Siapa yang salah tu ambil gambar tau. Yang salah pada perbelanjaan tak tetap tu. Cikgu, Ya? boleh tak balik kepada yang tadi? Saya tak sempat salin yang tak tetap tadi. Ni kat depan ni. Bukan. Ini yang seterusnya tadi tu. Oh, yang ni Haa. Okey, dah. Dah ambil gambar. Okey. Okey. Bagus. Untuk soalan macam ni, kamu kena bagi tahu tau cash flow dia bagus ataupun tak bagus. Kena bagi tahu cash flow dia bagus ataupun tak bagus. Jangan bagi jawapan negatif atau positif sahaja. Tahu. Nanti dalam exam jangan buat macam tu. Tak apa, buat je. Okey, bagus. Dah nampak dah. Boleh faham kat situ. Okey, 1 minit lagi. Cikgu menunggu. Ani Sofia dapat buat tak? Ani Sofia. Tengah buat, cikgu. Tengah buat. Wan Farisha dapat buat, Wan Farisha? Nak send dah ni, cikgu. Nak send dah. Okey.
Okey, bagus. Okey, habis sudah masa. Cikgu ada 1 jam lagi. Lepas ni kita nak masuk kepada kaedah kalau dibuat dalam jadual. Okey, jadi cikgu akan mula terangkan soalan di hadapan. Okey, tengok betul-betul. Cik Munira menerima pendapatan aktif sebanyak RM3,000. Okey, jadi dekat sini pendapatan dia dapat. Jadi tulis positif RM3,000. Dan pendapatan pasif sebanyak RM500. Terus buat net positif RM500. Perbelanjaan dia tidak, perbelanjaan tetap adalah sebanyak RM2,400. Terus tulis negatif RM2,400. Kenapa negatif cikgu? Sebab dia tentang perbelanjaan. Perbelanjaan bermaksud kita keluarkan duit kita. Dan perbelanjaan tidak tetap sebanyak RM1,700. Jadi dekat sini untuk cash flow dia kita tekan sahaja 3,000 tambah 500 tolak 2,400 tolak 1,700 kita dapat negatif 600. Jadi bila ada negatif maksudnya kita buat cash flow tidak bagus. Tidak bagus. Jadi dekat sini kita boleh cakap perlu diperbaiki. Perlu diperbaiki. Okey, dekat sini cikgu bagi idea. Ada soalan kadang-kadang apa yang nak buat nak bagi bagus soalan tanya kita. Itu adalah soalan yang berbentuk am. Maksudnya jawapan tu kan ada banyak jawapan, banyak pilihan jawapan. Macam mana nak baiki cash flow? Macam mana nak baiki cash flow? Baiki cash flow. Baiki cash flow. Okey, yang pertama cara nak baiki cash flow kalau soalan tanya, yang pertama yang positif naikkan. Maksudnya dia punya income naikkan. Macam mana cara nak naikkan? Kerja lebih. Kerja lebih. Yang kedua, strategi betul. Strategi betul. Itu adalah untuk positif. Itu adalah untuk positif. Naikkan income. Naikkan income. Sesuatu idea kamu mesti sesuatu yang berunsur menaikkan kamu punya sumber pendapatan. Okey, kemudian negatif. Sesuatu yang menyebabkan kita keluarkan duit, kita kena kurangkan. Macam mana? Kurangkan perbelanjaan. Kurangkan perbelanjaan. Inilah benda-benda yang paling penting kalau kita nak dapat cash flow yang bagus. Kita aplikasikan ni juga dalam kehidupan kita. Bila kita rasa kita banyak hutang, kita kurangkan kita punya perbelanjaan. Sesuatu yang bercakap tentang kurangkan perbelanjaan. Idea kamu asas dia mesti macam tu. Okey, jelas ke semua? Boleh faham? Boleh cikgu. Jelas cikgu. Okey, bagus. Okey, jadi dekat sini kita nak belajar cara menyelesaikan kalau dia dalam keadaan table. Dia ada 3 tau. Yang pertama cash flow, yang kedua table, yang ketiga yang belah bawah ni. Hasil keuntungan 5% setahun ada kaedah kadar faedah. Jadi cikgu bahagikan, cikgu ada masa sejam lagi, 30 minit untuk table, 30 minit untuk cash flow. Jadi kamu tengok betul-betul tau, kita buat soalan je tau hari ni. Okey, jadi kita akan pergi kepada kita punya contoh dahulu. Kita pergi kepada contoh dahulu. Panjanglah pula contohnya. Okey, untuk contoh dahulu dekat sini, dia buat dalam kaedah table. Dia buat dalam kaedah jadual. Masing-masing boleh tengok di hadapan. Tadi soalan yang tadi masing-masing boleh tengok tau. Soalan yang tadi cikgu nak tunjuk jadual dia kejap tau. Okey, soalan yang tadi untuk pendapatan dia bagi tahu je pendapatan dia apa. Dia tak bagi tahu pun secara terperinci. Okey, jadi masing-masing boleh tengok kepada kaedah tabel yang cikgu nak tunjukkan. Okey. Tengok ke? Nak dengar suara sikit?
Tengah cikgu. Okey. Okey, baik. Jadi masing-masing boleh tengok dekat depan. Pendapatan dengan perbelanjaan. Macam tadi je, cumanya yang paling penting dekat sini kamu kena tentukan mana satu pendapatan dan mana satu perbelanjaan. Jadi apa-apa yang masuk dekat poket kamu mesti letak positif. Gaji bulanan positif 2,500. Petrol mana ada orang dapat, orang keluarkan untuk dia punya perbelanjaan minyak, negatif. Sewaan rumah diterima. Diterima, orang bayar kat dia. Jadi kita buat positif. Upah kerja sampingan, jadi kita letak positif. Taska, maksudnya dia tulis macam ni je. Taska negatif. Pemberian, maksudnya dia bagi mak ayah dia, jadi kita letak negatif. Perbelanjaan tetap, negatif. Allowance tu yang dia dapat, positif. Barangan keperluan, negatif. Bil utility tu bil api, bil air, bil peralatan. Okey, jadi dekat sini kita letak negatif. Jadi kalau yang soalan-soalan tadi, dia terus bagi tahu apa perbelanjaan tetap dia, apa perbelanjaan tak tetap dia, apa pendapatan dia, dia terus bagi tahu. Sebagai contoh, dia terus bagi tahu pendapatan aktif RM3,000. Aktif tu apa? Tapi dah masuk kepada kita punya jadual, dia dah mula dah. Dia perincikan setiap tu. Tapi maksudnya sama je. Okey, sebagai contoh, pendapatan. Pendapatan cikgu yang pertama adalah aktif. Aktif dekat sini kita senaraikan gaji bulanan yang kita kerja RM2,500. Kemudian kita tengok sewaan rumah. Sewaan rumah pasif semua. Okey, pasif. Pasif dia adalah pendapatan pasif dia RM400. Kemudian upah kerja, dia bekerja. Jadi dekat sini aktif dia campur RM300. Okey, kemudian allowance. Allowance ni adalah dia bekerja. Contoh allowance kelas tambahan. Dia kena buat kelas tambahan baru dia dapat allowance tu. Allowance ni adalah bonus. Dia macam bonus lah untuk pekerja. Allowance sara hidup dia dapat. Allowance makan dia dapat. Okey. Jadi dia kena bekerja. Jadi dekat sini allowance masuk kepada pendapatan aktif RM800. Jadi dekat sini kita tahu jumlah pendapatan dia. Kita tahu jumlah pendapatan dia, kita tambahlah 2,500 tambah 300 tambah 800 tambah 400. Jadi pendapatan dia dekat sini adalah RM4,000. Ini adalah dia punya pendapatan. Jadi kita dah dapat ni jadual yang pertama. Tapi cikgu tak buat kepada kaedah jadual lah. Okey, cikgu nak kamu nampak yang sekarang dia dah pecahkan dah. Aktif dia apa, pasif dia apa. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh cikgu. Okey. Jadi cikgu akan terangkan. Jangan risau, cikgu terangkan. Sekarang ni cikgu nak tengok pula dia punya perbelanjaan. Perbelanjaan. Tengok tahu. Perbelanjaan. Perbelanjaan untuk level ni. Sekarang ni level ni. Ada dua. Yang pertama, perbelanjaan tetap. Yang kedua, perbelanjaan tidak tetap. Okey. Jadi tengok betul-betul. Kalau petrol ni, dia masuk kepada perbelanjaan tidak tetap. Kenapa? Kadang-kadang kalau kita dapat cuti lama, kereta tak bergerak. Jadi petrol tak jadi 300. Kadang-kadang hari tu kita balik kampung jauh perjalanan kita. Jadi kadang-kadang dia lebih 300. Jadi kita masukkan petrol tidak tetap.
Cikgu tengah ajar kamu cara nak klasifikasikan dia. Okey. Taska adalah tetap RM500. Maksudnya anak kamu, anak dia berjaya ke tak berjaya. Semua orang berjaya maksudnya anak dia pergi sekolah ke tak pergi sekolah ke tetap dapat RM500. Pemberian kepada ibu bapa. Untuk pemberian kepada ibu bapa dekat sini cikgu letak dia adalah tidak tetap. Kenapa? Sebab sesuatu yang berunsur tentang pemberian, hari ini kita boleh bagi RM5. Esok kita boleh bagi RM2. Lusa kita boleh tak bagi. Itu yang dimaksudkan dengan pemberian. Okey, perbelanjaan tetap dia dah bagi tahu dah 800. Terus masukkan 800. Terus masukkan RM800. Okey, kemudian bil utility. Okey, cikgu nak soal kamu. Rasa-rasa bil utility dekat tetap ke tak tetap? Tak tetap cikgu. Pandai. Bil utility adalah tidak tetap. Bulan ni sewa rumah, bulan ni kamu punya bil 300, bulan depan jadi 200. Bulan depan naik jadi 500. Itu maksudnya. Okey, jadi dekat sini kita tolak, tambahkan semua. 500 tambah 800 tambah 300 tambah 300 tambah 200. Jadi sekarang dia punya perbelanjaan adalah sebanyak RM2,100. Ini bahagian negatif dia. Jadi sekarang nak tahu cash flow dia. Ambil RM4,000 tolak dengan RM2,100. Dekat sini kita akan dapat RM positif RM1,900. Jadi ya. Tadi yang barang keperluan tu tetap ke tak tetap? Cikgu tak masukkan ke? Mana barang keperluan? Yang tu, yang bawah nombor 2 tu. Barang keperluan cikgu tak masukkan Cikgu tak masukkan barang keperluan. Okey, barang keperluan adalah tetap Sorry. Barang keperluan adalah tetap. Macam cikgu cakap, bila sesuatu yang berunsur tentang keperluan mesti perbelanjaan tetap. 2,100 tambah 800 2,900. Sorry, cikgu terlepas pan. Okey, jadi dekat sini 4,000 tolak 2,900 kita akan dapat 1,100. Sorry. Okey, jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Mana orang? Okey, bagus. Ya. Bahagian pendapatan tu, dia 800 kat yang mana? Mana? Yang bahagian pendapatan aktif tu, dia 800 kat bahagian mana? Cikgu tersilap ni 500. Aduhlah cikgu pun. Sorry. Sorry cikgu tersilap. 500 jadi ni 3,700. Ayo. Okey. Sorry cikgu. Okey, ni 3,700 Okey Ini cikgu buat betul-betul Okey, sorry semua. 3,700 tolak 2,900 jadi 800. Cikgu pergi panah yang bawah tadi. Okey, sorry. Okey, tapi dia tetap positif lah. Okey, terima kasih Basil. Tak apa cikgu. Okey, jadi dekat sini tak apalah. Tapi tengok macam mana cikgu jawab. Cikgu tersilap masukkan nilai je. Tapi penjelasan cikgu yang mana aktif, yang mana pasif. Perbelanjaan, yang mana tetap, yang mana tak tetap. Okey, setakat ni jelas ke semua? Nak dengar suara sikit? Setakat ni okey ke? Jelas. Okey. Okey, bagus. Okey, kita cuba buat satu soalan. Yang ni yang kita nak belajar.
pendapatan tak tetap tolak perbelanjaan tidak tetap. Okey. Jadi masing-masing macam tadi tak ada yang berubah pun. Tak ada benda yang berubah pun. Cuba selesaikan soalan nombor 2. Cuba selesaikan soalan nombor 2. Buat macam cikgu buat macam tadi. Masukkan dalam tabel ni. Mana satu dia punya pendapatan. Mana satu perbelanjaan tetap. Mana satu perbelanjaan tak tetap. Lepas tu kamu dapatkan dia punya cash flow yang belah bawah tu. Ini kita panggil dia pelan kewangan Encik Syamsul. Okey. Ini cikgu tunjuk macam ni. Kalau ada ruang kamu buat macam ni. Nak nampakkan dia punya ni je. Okey, boleh ke cuba jawab? Jangan risau, cikgu tolong juga. Boleh ke semua? InsyaAllah. InsyaAllah. Boleh, cikgu. Okey, cuba cikgu tunggu. Cuba buat tau. Michelle okey ke Michelle? Okey, cikgu. Michelle boleh ni orang kata separatekan mana perbelanjaan yang tetap dan tak tetap tu, boleh? Faham tak apa maksud tetap dengan tak tetap? Faham? Okey, baik. Sebab 10 ni cikgu macam subjek memang macam memang dia account pun. Siapa yang ambil account sebenarnya dia lebih patutnya dia boleh jawab lah. Siapa yang ambil account memang dia boleh jawab. Tak adalah cakap memang, tapi dia lebih kepada boleh jawab. Account lagi lah, kena bandingkan mana satu asset, mana satu liability. Siapa ada soalan nak tanya, WhatsApp cikgu cikgu bagi masa soalan ni 4 minit. 4 minit cuba buat. Wan Farisha, okey ke Wan Farisha? Okey, cikgu. Okey, baik. Cikgu. Betul. Untuk yang sebelah kanan dia bukan positif negatif tau. Dia bukan positif negatif. Dia macam ni. Ada soalan kan daripada kawan kan, cikgu jawab. Yang sebelah kiri tu dia punya yang maklumat yang kita dah masuk dah. Maklumat yang kita masuk. Okey. Yang ni semua ni adalah jumlah. Jumlah dia. Jumlah dia. Sebagai contoh,
Yang ni panjang sangat kan? Okey, tengok yang bawah, belah bawah. Okey, yang kita dapatkan dekat sini, yang kita dapat nilai-nilai dia, kita letakkan kotak kiri tau, dekat kotak belah kiri. Yang kita nak tambahkan, letak dekat kotak belah kanan. Semoga menjawab. Okey, baguslah ada soalan. Dia tak ada nilai positif dan negatif. Sebab apa? Pendapatan semua positif, perbelanjaan semua negatif. Ya, Bazil, ada nak tanya? Yang dia kasih 2 kotak kan? Okey. Lepas tu kena taruh gaji tu dekat satu baris. Satu Encik Syamsul, satu Puan Aina. Tak. Gabungkan terus. Gabungkan terus. Dia Okey. ni, yang 2 kotak tu macam kat depan ni. Satu yang kita masukkan maklumat, satu lagi kita bagi tahu jumlah dia kat situ. Menjawab. Lepas tu kalau depa tak ada yang pasif punya tu, kita buat jumlah je terus kat bahagian bawah. Kalau tak ada pasif tu semua tak payah buat. Tak payah buat pun tak apa. Ada soalan lain? Tanya je cikgu sambil-sambil buat tu. Ani Sofia ada nak tanya cikgu soalan ke? Tak ada cikgu. Okey, baik. Cikgu, Ya, bayaran taska tu apa dia? bayaran apa? Bayaran taska. Bayaran taska ni maksudnya anak dia masuk taska. Jadi kalau bayaran taska ni per bulan dia kena bayar sebanyak RM800. Tu maksud dia. Dia kan ada mention 2 orang anaknya. Okey. Okey, menjawab ke? Menjawab. Okey. Cuba je tahu semua Cikgu. Ya. Premium insurans ni wajib bayar ke ataupun tak tetap? Premium insurans ni adalah sesuatu, premium insurans ni dia tetap. Kalau dia ambil insurans tu, maksudnya dia kena bayar 250 setiap bulan. Nanti tahun depan cikgu ajar kamu pasal insurans. Okey. Premium insurans tetapnya semua. Kalau rasa tak ada pendapatan aktif pasif, tak payah salin. Bagus Nisa, bagus. Jumlah tu memang kena ada ke cikgu? Apa? Jumlah pembelajaran ke ataupun jumlah jumlah pembelajaran macam tu? Kena ada belah bawah sekali. Dia macam ni, macam ni. Belah bawah sekali. Semua. Okey, ni pendapatan lebihan berkurang semua. Jadi macam ni. Jumlah perbelanjaan tetap, berjumlah perbelanjaan tak tetap, semua letak dekat belah kanan ni. Semua letak dekat belah kanan. Okey. Jadi untuk pendapatan lebihan, pendapatan lebihan ataupun berkurang ni, kenapa dia dapat kosong ni? Maksudnya bila perbelanjaan tetap, maksudnya dia negatif kat sini. Perbelanjaan tak tetap, dia negatif dekat sini. Okey, positif kat sini. Jadi dekat sini kita tolak, ini dapat kosong, cash flow dia kosong. Maksudnya dia seimbang. Boleh faham Bazil? Lepas tu cikgu, yang bahagian ansuran kereta, ansuran rumah, premium insurans, bayaran taska, itu semua tetap kan cikgu? Ya, betul. Ansuran kereta adalah yang kita kena bayar setiap bulan, tak boleh miss. Sama juga dengan ansuran rumah. Taska pun sama. Dengan premium insurans ke cikgu? Premium insurans tetap. Maksudnya dia fix. Dia tak boleh premium insurans tak boleh berubah. 250 tiba-tiba bulan depan kita nak bayar RM100, tak boleh. Petak penuh lah cikgu dekat bahagian tetap. Petak penuh dekat bahagian tetap. Pemberian ibu bapa tak tetap.
Sebabkan kan kita buat ansyuran kereta, ansyuran rumah, premium insurans, bayaran taska. Itu Ha? semua tetap dah penuh dekat bahagian 4 kotak tu. Bil Bazil buat kat mana? Bil Bil utility. buat dekat bahagian tak tetap. Okey, bagus. Tak apalah. Dia buat macam ni je. Ni nampak ni ayat dia. Tak apalah. Kalau tak tetap ke apa ke ni? Ni ayat dia. Sila potong yang berkenaan. Maksudnya kalau ada lebih ke ada berkurang ke, tak apa. Tak apa. Boleh buat kat luar. Okey. Jadi, 1 minit lagi, lepas tu cikgu yang belah kanan. 1 minit lagi, cikgu akan tunjukkan. Okey, jadi habis sudah masa yang diberikan. Jadi boleh tengok macam mana cikgu jawab. Ada yang dah hantar, bagus. Okey, jadi cikgu akan tunjukkan di hadapan nak jawab soalan ni. Boleh ke semua cikgu buat? Boleh, cikgu. Okey, jadi masing-masing tengok tahu. Masing-masing boleh tengok cara cikgu keluarkan. Okey. Encik Syamsul dan isterinya Puan Aina mempunyai 2 orang anak. Cikgu baca tahu. Gaji bulanan dia adalah yang pertama gaji Encik Syamsul. Boleh je terus tulis gaji Encik Syamsul. Kita tulis gaji Encik Syamsul adalah RM4,800. Jadi kita buat RM RM4,500. Selesai gaji Encik Syamsul. Dan gaji Puan Aina, kita boleh buat gaji Puan Aina jatuh kepada RM3,300. Mereka telah memperuntukkan simpanan sebanyak 150. Okey. Simpanan ni dia berada pada pendapatan tau. Dia berada pada pendapatan. Jadi macam mana nak buat? Kamu buat simpanan dana kecemasan, kamu terus buat macam ni. Negatif RM150. Cikgu tak faham? Boleh tengok dekat depan. Cikgu akan tunjukkan. Dekat sini, kalau kamu ada tolak simpanan, kamu boleh terus mention dia punya negatif dalam ni. Tapi dalam kurungan terus buat dia punya nilai. Maksudnya tak payah ada negatif dengan positif. Tapi cikgu mention apa ni? Cikgu mention negatif dekat sini supaya apa? Supaya cikgu akan tolakkan dia punya 150 ni. Itu cara dia. Okey, cikgu silap RM tak payah tulis Okey, sebab bawah atas ni dah bagi tahu RM dah. Okey, jadi dekat sini dia punya jumlah yang belah bawah sekali. Ini kotak jumlah dia 4,500. Tengok tahu. 4,500 tambah 3,300 tolak 150. Jadi dekat sini kamu boleh terus tulis RM7,650. Jadi ini semua bahagian dia punya pendapatan. Boleh faham ke semua macam mana cikgu buat ni? Jelas ke? Jelas, cikgu. Okey. Amir jelas ke Amir? Ammar jelas ke Ammar? Jelas, cikgu. Okey Amir.
Mana Amar ni? Okey. Habis. Okey, sekarang tengok kepada dia punya perbelanjaan tetap dan tak tetap. Okey, yang pertama ansuran kereta. Tulis je lah ansuran kereta. Okey, ansuran kereta ni RM1000. Lepas tu bil. Bil ni dia tak tetap. Jadi kita letak dekat bawah 250. Simpanan tetap bulanan tiada. Jadi dekat sini kita terus pergi kepada dekat belah bawah ni. Ansuran rumah. Ansuran rumah mesti kena bayar syak 1700. Okey. Tetap ni maksudnya keperluan. Okey. Jadi premium insurans. Premium insurans dekat sini cikgu letak dia sebagai tetap. Kenapa? Maksudnya dia memang kena bayar sebanyak 250 tu. Dia tak boleh kurang. Sebab apa? Sebab dia ada agreement. Kereta ada agreement, rumah ada agreement, insurans ada agreement. Okey, bayaran taska. Taska kalau dia dah masukkan anak dia ke dalam taska, jadi dekat sini memang setiap bulan dia akan keluarkan sebanyak RM800. Okey. Pemberian kepada ibu bapa, cikgu terus buat bagi pemberian. Pemberian. Pemberian ataupun hadiah itu adalah tak tetap tau. Pemberian sebanyak 400 terus buat. Okey. Perbelanjaan dapur. Okey, masing-masing cikgu nak tanya semua, perbelanjaan dapur tetap ke tak tetap? Tak tetap cikgu. Okey, Bazil, kenapa tak tetap? Sebab kayak belanja dapur tu macam belanja makanan tu kan. Okey, pandai. Jadi nilai makanan bulan ni kamu ambil beras jenama lain, bulan depan kamu ambil jenama lain. Dia macam ni, macam ni kamu kalau kamu nak faham. Perbelanjaan dapur ni kamu punya menu bulan depan dengan bulan sekarang lain. Jadi perbelanjaan dia berbeza. Walaupun kita ada masuk asas dekat situ. Jadi bila perbelanjaan tu boleh berubah. Boleh berubah. Sekejap bulan ni 1200, bulan depan tak. Kita tak boleh cakap 1200 lagi. Mungkin mak kamu bulan depan nak makan nasi lemak je. Memang 30 hari tu dia nak makan nasi lemak je. Berubahlah kamu punya perbelanjaan dapur. Jadi untuk dapur dia kira tidak tetap. Kalau kamu detect dia punya perbelanjaan tu boleh berubah. Jadi dekat situ kita masukkan dia tak tetap. Sama juga dengan petrol. Petrol kita dapat dia RM400 untuk tak tetap. Sebab apa? Kamu tak boleh cakap bulan ni kereta aku dah jalan sebanyak 200 km. Bulan depan 200 km juga tak? Tak tentu. Mungkin lebih 200 km. Mungkin kurang 200 km. Okey. Jadi bila kita dah senaraikan, gunakan yang sebelah ni untuk cakap dia punya total. Untuk bagi tahu total dia. Jadi dekat sini tambahkan. 1000 tambah 1000 tambah 1700 tambah 250 tambah 800. Okey. Perbelanjaan tetap bulanan dia adalah 3750. Perbelanjaan tak tetap dia macam mana? Okey, dekat sini. 250 tambah 400 tambah 1200 tambah 400. Kita akan dapat 2250. Pendapatan lebihan ataupun berkurang ni nak buat macam mana? Okey. Jumlah ni positif, jumlah ni negatif, jumlah ni negatif. Kamu selesaikan 7,650 tolak 3,750 untuk tetap. Tolak pula dengan 2,250 untuk tidak tetap. Jadi dekat sini
kamu akan dapat lebihan, kamu potong kurangan ni, maksudnya kita nak bagi tahu pendapatan kita lebih. Jadi kita tulis 1,650. Ini cara kita punya pelan kewangan. Jelas ke semua? Boleh faham ke? Boleh. Boleh, cikgu. cikgu. Berry Lisa jelas ke Berry Lisa? Macam mana cikgu dapat 1,650? Okey. Nisa okey ke Nisa? Alright tak alright? Cikgu. Okey. Wan Farisha, boleh faham ke Wan Farisha? Boleh cikgu. Okey, cikgu takut kamu confuse tetap dengan tak tetap ni. Cikgu ni dia. Okey, cikgu bagi nota untuk perbelanjaan tetap dengan perbelanjaan tak tetap. Salin nota daripada cikgu. Okey, yang pertama sekali kita masuk kepada perbelanjaan. Perbelanjaan ni maksudnya duit keluar. Duit keluar daripada poket kita, duit tu keluar. Okey, yang pertama adalah perbelanjaan dekat sini. Yang pertama kita panggil dia tetap. Yang kedua dekat sini kita panggil dia tidak tetap. Tidak tetap. Macam mana nak bezakan dia tetap dengan tak tetap? Yang pertama, tetap ni biasanya adalah keperluan. Yang tidak tetap adalah tidak. Ataupun cikgu cakap tentang kemahuan. Kemahuan. Okey. Tetap bermaksud nilai fix. Nilai fix. Tidak tetap bermaksud nilai tidak fix. Fix ni dah tetap lah. Okey. Apa maksud nilai fix? Maksudnya setiap bulan bayaran dia tu je. Setiap bulan bayaran dia tidak berubah. Tidak berubah. Jadi kita boleh agak. Kita boleh agak. Alamak, bulan depan nak bayar kereta 500. Macam mana ni? Sebab apa dia boleh fikir macam tu? Sebab dia adalah perbelanjaan tetap. Sebab nilai dia fix. Dia kena bayar sebanyak setiap bulan kereta dia 500. Agreement dia cakap macam tu. Jadi dia kena bayar sampai habis kereta tu. Kalau tak tetap lain pula. Setiap bulan bayaran ni tahu boleh berubah. Boleh berubah. Tak payah cakap setiap bulan lah, setiap hari. Hari ni kamu makan laksa, esok kamu makan nasi lemak. Dah berubah dah nilai duit dia kat situ. Jelas ke macam mana kita nak bezakan perbelanjaan tetap dengan tak tetap? Boleh faham? Boleh, cikgu. Okey. Zarif macam mana Zarif? Okey ke Zarif? Jelas ke? Mana Zarif ni? Okey. Jadi kita Alia Nazira okey ke Alia Nazira? Boleh faham? Mana ni? Okey. Jadi dekat sini kita jawab pula. Ini adalah cara pelan kewangan. Cikgu ajar kamu ni apa ni? Tadi cikgu ajar buat cash flow. Sekarang kita buat cash flow pakai pelan kewangan. Dalam pelan kewangan cikgu terangkan. Dia ada 3 row. Dia ada 3 bahagian. Bahagian pertama mesti bercakap tentang sesuatu nilai dia positif yang masuk dalam poket kamu. Itu adalah bahagian yang pertama. Okey. Bahagian yang kedua kita pergi kepada perbelanjaan yang tetap. Dan akhir sekali tetap ni maksudnya memang kamu punya bulanan tu memang kamu boleh terus daripada gaji kamu boleh terus tolak. Kalau tak tetap maksudnya nilai ni boleh berubah-ubah. Okey. Jelas ke semua? Boleh faham ke?
Boleh. Okey. Baik. Okey, jadi cikgu ada beberapa masa lagi. Okey, jadi dekat sini kita ini perlis SMKA, SABK set 1 ni semua adalah trial SPM 2023. Ni semua trial tau. Tengoklah soalan trial tahun ni berapa banyak masuk. Okey. Okey. Jadi kita cuba jawab satu soalan. Boleh ke kita cuba jawab satu soalan? Boleh, cikgu. Okey, jadi masing-masing kita tengok kepada soalan trial SPM Melaka. Yang kamu jawab ni soalan trial SPM tau. Okey, jadi cikgu keluarkan. Cikgu keluarkan. Okey. Cikgu keluarkan dia punya pelan kewangan. Ni pelan kewangan tau. Ni adalah pelan kewangan yang kita belajar tadi. Okey. Cuba jawab soalan 1 Roman dan soalan 2 Roman. Okey. Cuba selesaikan 2 soalan ni. 4 markah je. 4 markah je. Kalau pemberian daripada ibu bapa. Kalau pemberian ibu bapa ni memang bukan pemberian ibu bapa. Pemberian ibu bapa ni macam ni tahu semua. Kalau macam dengan ibu bapa ni memang kita punya soalan. Memang kita punya soalan. Tengok Tengok soalan yang kat depan ni kamu tengok Okey. Pembelanjaan kepada ibu bapa. Maksudnya adalah yang duit yang kamu belanja untuk ibu bapa. Sama juga dengan pemberian. Selalunya memang duit tu kita bagi mak ayah lah kalau soalan tu tulis. Jaranglah kamu dapat duit daripada mak ayah soalan. Selalunya dapat daripada company, dapat daripada penyewa. Cikgu tak pernah jumpa lagi dapat daripada mak ayah. Okey, semoga menjawablah yang bertanya. Ni kita tengah belajar pelan kewangan tau. Kok ada yang confused? Cikgu bagi masa 4 minit tau. Cuba jawab soalan ni. Pelan kewangan ni, apa tu pelan kewangan? Inilah pelan kewangan. Jadual ni lah pelan kewangan. Jadual dia. Inilah jadual pelan kewangan. Pelan kewangan Ada soalan WhatsApp cikgu cikgu jawab. Cuma cikgu jawab pakai mulut lah. Cikgu nombor 2 saya kurang faham sikit lah. Okey, maksudnya nombor 2 ni dia termasuk penambahan kepada perbelanjaan tidak tetap selama 4 bulan. Jadi daripada dia punya perbelanjaan untuk B, untuk soalan nombor 2 tu, yang kamu dah kira tadi, tolak 450. Okey. Lepas tu, lepas kamu tolak, tengok cash flow. Still positif ataupun dah negatif. Okey. Jadi sekarang, kalau dia positif, cadangkan satu cara untuk dapatkan aliran tunai itu positif. Okey. Macam cikgu cakap tadi, cara nak cadangkan tu macam mana? Cara nak cadangkan tu tingkatkan pendapatan ataupun turunkan perbelanjaan. Keluarkan satu cara. Semoga menjawab.
Jawab ke? Dapat cikgu. Jadi maknanya ya, kenapa tu? Macam ni ke cikgu? Ya. Yang soalan satu tadi 230. Ya, betul. Macam tu. Okey, pandai. Cuba buat tahu. Ni soalan terakhir SPM. Bukan soalan UASA. Ni terakhir SPM. Michelle okey ke Michelle? Michelle perlukan bantuan cikgu ke? Ke okey je lagi setakat ni? Okay, bagus Bazil. Zarif macam ni Zarif? Okey ke Zarif? Okey, bagus. Cikgu tunggu lagi 2 minit. Cikgu tunggu lagi 2 minit. Amir okey ke Amir? Boleh jawab ke Amir? Boleh. Okey. Okey, 1 minit lagi. Okey. Jadi habis sudah masa yang diberikan. Okey. Jadi dekat sini untuk hari ni memang kita mengira. Okey, jadi boleh tengok betul-betul cara cikgu siapkan. Tadi kita dah belajar, cikgu ajar satu-satu tahu. Mula-mula cikgu ajar cash flow. Cikgu ajar kamu cara nak dapatkan dia punya nilai cash flow positif ke negatif. Tu pertama. Yang kedua, cikgu ajar kamu cara nak masukkan maklumat dalam pelan kewangan. Yang ketiga sekarang ni, cikgu nak ajar kamu cara orang kata apa? Cara memahamkan pelan kewangan tu. Cara aplikasikan pelan kewangan. Ni objektif cikgu yang ketiga. Okey, jadi boleh tengok macam mana cikgu jawab soalan di hadapan. Okey, tengah tengok ke? Nak dengar sikit masing-masing? Tengah cikgu. Ada orang tak? Tengah tengok ke? Ya, Tengah. Okey. Jadi kita pergi kepada soalan nombor 1. Macam mana nak tahu cash flow dia?
Ini macam cikgu cakap, ni positif, ni negatif, ni negatif. Jadi 5380 tolak 2250 tolak 2900. Jadi dekat sini kita tolak 5380 tolak 2250 tolak 2900. Jadi kita dapat positif 230. Jadi cash flow dia baguslah. Cash flow dia is good. Sebab apa? Sebab cash flow dia dalam keadaan positif. Jelas ke semua? Boleh faham? Jelas cikgu. Boleh. Okey. Okey, jadi kita pergi kepada soalan nombor 2. Soalan nombor 2. Jawapan dia tak panjang sebab tu 2 markah je masing-masing. Okey, soalan nombor 2 dekat sini adalah dia punya perbelanjaan tidak tetap bertambah sebanyak RM450. Jadi sekarang cash flow dia yang tadi cash flow dia adalah positif 230. Yang terkini cash flow dia disebabkan dia kena bayar sebanyak 450 per bulan sebanyak 4 bulan, dia akan dapat positif 230 tolak negatif. Sebab apa? Sebab dia keluar duit dia 450. Jadi dekat sini cash flow dia sekarang dalam keadaan negatif 220. Jadi tak baguslah. Jadi cash flow dia tak baguslah dekat sini. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh, cikgu. Okey. Okey, jadi tengok. Ni satu markah. Cadangan. Soalan cadangan adalah jawapan general. Maksudnya ada jawapan yang banyak. Macam mana nak dapatkan cash flow tu positif? Yang pertama, jawapan kamu mesti bercakap tentang peningkatan pendapatan. Peningkatan pendapatan. Maksudnya sumber kewangan tu lebihkan lagi. Yang kedua, kita bercakap tentang pengurangan perbelanjaan. Yang ketiga, yang ini hanya diaplikasikan apabila soalan kita ada simpanan. Jadi dekat sini yang ketiga, cikgu ulang lagi sekali, hanya bila soalan ada mention tentang simpanan. Jadi dekat sini kita boleh kurangkan simpanan kita. Kurangkan simpanan. Sebab apa? Sebab kita tanah hutang. Jadi kita kurangkan simpanan. Mungkin dia boleh kurangkan pendapatan tetap sebanyak RM220. Jadi simpanan dia dah berkurang. Itulah cara nak bagi cash flow dia tetap dalam keadaan positif. Tengok 3 idea yang cikgu bagi tu. Boleh faham ke semua? Okey ke? Boleh, cikgu. Okey. Cikgu. Okey. Jadi kalau kita dah boleh faham dah cara nak baca ni, kita tak rasa susah pun soalan ni. Sekejap je cikgu jawab. Okey, jadi kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Last soalan last soalan. Okey, cikgu nak bagi soalan mudah-mudah je. Okey, jadi masing-masing kita sekarang ni belajar tentang soalan nombor 3. Soalan nombor 3. Soalan SPM, trial SPM per list. Tengok, form 4 dah jawab soalan trial SPM. Macam mana tak matematik? Tak apalah kan, kita still lagi belajar bab sama. Kan? Okey, cuba jawab soalan di hadapan. 3 markah je, 3 markah maksudnya tak rumit.
Senang je nak tengok soalan tu susah tak, soalan tu tak susah, tengok markah dia. Okey, boleh ke masing-masing cuba jawab? Boleh cikgu. Cikgu. Cikgu minta izin makan sikit Cikgu nak tanya Wan Farisha, rasa-rasa boleh buat tak? Boleh kot. Lepas cikgu jelaskan tadi, cuba kamu fikir macam mana dapat nilai S dengan nilai T tu. 3 markah je. Cikgu bagi masa masing-masing 2 minit je. Okey, 1 minit lagi. Fazil, boleh buat ke Fazil? Boleh, cikgu. Okey. Cikgu. Ya. Dia nak nilai S dan T kan? Bukannya dia nak jumlah S dan T kan? Ya, dia nak S dengan T je. Okey, jadi masa untuk menjawab sudah pun tamat. Bagus, bagus, bagus. Jadi masing-masing boleh ke cikgu mula jawab? Nak dengar suara sikit? Boleh cikgu. Okey. Jadi bila cikgu cakap tentang pendapatan, dia adalah positif. Bila cikgu cakap tentang perbelanjaan, dia adalah negatif. Dan ini perbelanjaan dia adalah negatif. Jadi sekarang ini adalah cash flow dia. Masukkan positif S. Tolak 2450. Tolak pula dengan 1750. Nampak tu kita dah tolak dah. Jadi sama dengan berapa lepas semua ditolak kan? Lepas semua ditolakkan kita dapat positif 500. Selesaikan terus. Jadi kita nak selesaikan, kita pindahkan yang lain. 2450 negatif dia jadi positif. 1750 negatif dia jadi positif. Jadi dekat sini kita terus tekan kalkulator. 500 tambah 2450 tambah 1750. Jadi dekat sini kita dapat 4700.
Inilah nilai S dia. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh cikgu. Okey. Nak cari nilai T. Okey, cikgu buat warna biru 4,500 tambah dengan T sama dengan S. S kita dah dapat tadi. Jadi sekarang S kita 4,700. Kita pindahkan positif dia jadi negatif. 4,700 tolak 4,500. T kita adalah sama dengan 200. Ini sahaja jalanan kerja dia. Sebab apa? Sebab cikgu nak pastikan sebelum cikgu tutup kelas kita untuk malam ni, kamu dah faham dah cara pelan kewangan. Cara nak faham, cara nak kira, cara nak baca jadual pelan kewangan. Jadi inilah cara-cara dia. Jelas ke semua? Boleh faham ke? Jelas cikgu, boleh faham. Jelas cikgu. Okey, baik. Jadi cikgu harap jelas lah. Okey, jadi boleh ke kita dah nak habis dah kelas kita? Boleh ke masing-masing buka kamera? Cikgu nak screenshot sikit. Cikgu nak apa orang kata? Buat kenang-kenangan sikit. Okey, cepat. Masing-masing boleh buka kamera. Cikgu nak ni je, nak screenshot. Okey, Berlisa. Berlisa, okey kelas hari ni? Okey. Okey, mana lagi yang lain ni? Okey, Michelle. Okey, Emira. Emira okey ke Emira? Cikgu terlupa nama Emira kan? Okey, Emira. Okey, cikgu. Okey. Okey, thumbs up sikit. Cikgu screenshot. 1, 2, 3. Okey semua. Okey. Jadi sampai situ sahaja kelas kita untuk malam ni. Dah pukul 10.30. Jadi sampai situ sahaja.